Hello guys, okay, welcome to my channel. Okay, saya akan buat satu lagi soalan ataupun dua soalan, okay, yang berkaitan dengan gradient ataupun cerun, yang berkaitan dengan coordinates lah. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok soalan. Okay, soalan kejap dekat mana soalan kita? Okay, saya ambil soalan. Eh, kejap dia macam tiba-tiba hilang. Ah, Sekejap saya ambil. Sekejap. Whiteboard. Dia kadang-kadang berlaku uh, macam ni. Okay. Oh, okay. Baru dia muncul. Okay. Sorry guys. Okay. So, boleh nampak skrin saya. Okay. So, basically, soalan dia adalah calculate the distance in units between the point K1 dengan L72. So, bila dia bagi soalan macam ni, okay, ni adalah soalan yang berkaitan dengan coordinates. Atau dalam bahasa Melayu, kita panggil koordinat. Okay, yang berkaitan dengan X dengan Y lah. Okay, so kalau kita nampak kat sini, dia mesti ada dua point, X dengan Y. Okay, so untuk selesaikan soalan ni, okay, saya tunjuk, saya kena lukis orang kata koordinat XY supaya kita senang faham. Okay, so kat sini saya dah lukis. Okay, nanti basically kita biasakan lukis lah. Okay, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Okay, kita just lukis koordinat. Kalau kita apa orang kata nak faham soalan tu, tapi sebenarnya kalau murid yang dah pandai sebenarnya tak perlu nak lukis pun. Ini saya untuk nak explain tu, just nak bagi tahu. Okay, so titik katakan 110 ini adalah X. Yang first ni biasanya bukan biasalah X. Okay, so kita sebagai untuk ni kita letaklah ni satu, kat sini kita just letak 10. Jadi kita tahu kat sini adalah point K. Sebab kita nak visualize ataupun kita nak imagine macam mana nak solve. So kadang-kadang kalau baca macam ni mungkin kita tak dapat. Okay. Jadi kita visualize. Titik kedua adalah L. L dekat 72. Maknanya kata-kata kita lekas. Tak perlu nak lukis secara orang kata ikut skala. Just untuk pemahaman kita je. Kita letak kat sini. Okay, supaya kita dapat idea. Okay, so basically kita dah tahu KL, dia nak tahu jarak ni. Okay, so kalau nampak ni, dia ada berkait rapat dengan um, apa tu soalan segitiga sudut tegak. Okay, ataupun teorem Pythagoras. Okay, so kalau kita sambungkan point ni, dia akan jadi macam teorem Pythagoras. Jadi itu cara kita nak sebab dia punya jarak kita nak kira macam ni agak susah. Jadi kita kena pakai apa tu yang teorem Pythagoras. A kuasa 2, B kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi ini konsep dia. Jadi dia melibatkan dua coordinates dengan teorem Pythagoras. Jadi dengan ni, okay. So, kita pakai formula teorem Pythagoras. Okay. So, kalau tengok kat sini, okay. So, senang je. Ataupun kalau ni, kita ambil beza X koordinat. Okay. So, maknanya 7 tolak 1. Okay, saya padamkan sini dulu. Ataupun kejap. Saya duplicate. Lepas tu saya padam. Ataupun, kejap, saya cuba duplicate. Supaya kita dapat. Oh, okay. Dia tak ni. Saya cuba duplicate. Okay. So, duplicate senang sikit. Okay. So, saya padamkan sebelah sini. Okay. So, saya padamkan supaya kita boleh apa kata, buat jalan kerja kita. Supaya saya boleh explain dekat murid-murid yang mungkin kurang faham sedikit lah. Okay. Dia sebenarnya senang je kalau kita tak perlu nak lukis. Okay. Kalau kita dah faham orang kata
Macam mana kita nak selesaikan. Okay. So dengan jawapan dia, okay, kita nak tahu teorem Pythagoras tu sebab dia ada teorem Pythagoras. Okay, ini cara dia. Jadi kita ambil beza x koordinat. So beza x koordinat, of course kita kalau nak letak punca kuasa 2 kat sini boleh, ataupun just letak sebagai kuasa 2 kat sini pun boleh. Tapi kalau ikutkan betul-betul, kita kena letak punca kuasa 2 lah. Okay, so kita tolak beza x koordinat 7 tolak 1 sebab ini masih dekat positive side. Okay, so maknanya kita tolak 7 tolak 1 sebab X yang ni. Y pula 10 tolak 2. Ataupun kita ambil, sebab dia point dia kena ambil sama. Dia tak boleh ambil kat sini kita ambil 7 tolak 1 kuasa 2. Lepas tu kita ambil 10 tolak 2. Tak boleh sebab 10 ni dekat K. Tadi kita start dengan L. Jadi kalau kita start dengan L, orang kata 7 tolak 1. Kat sini pun kita kena pakai L punya koordinat. 2 tolak 10. Okay. So, tak perlu nak risau pasal negatif positif sebab bila kita kuasa 2, dia akan hilang dia punya negatif. Okay. So, kita selesaikan saja 7 tolak 1 sebab ini jarak dia adalah 6 unit. Okay. Jarak kat sini adalah 8 unit lah. Ataupun dalam, kalau ikutkan sebenarnya negatif 8. Tapi dia sebenarnya tak make any difference lah. Tapi untuk jalan kerja, kita kena ikut ni supaya kita tak hilang markah. Okay. So kalau kita letak positif 8, mungkin pemeriksa dia akan ingatkan kita salah tolak 2 tolak 10. Patutnya, sorry, kita salah tolak 10 tolak 2. Sepatutnya 2 tolak 10 sebab kita kena tolak L tolak K. Okay, maknanya kalau kita ambil 7 tolak 1, kat sini pun kita kena ambil 2 tolak 10. Okay, so 7 tolak 1 adalah 6 kuasa 2. Lepas tu kat sini negatif 8 kuasa 2. Jadi kat sini dia akan jadi 36. Okay, tambah dengan 64. Okay, akan jadi 100 punca kuasa 2. Kita tahu 100 punca kuasa 2 adalah 10. So jawapan dia adalah 10. Okay. Tapi kalau nak terus tahu jawapan, tak nak buat jalan kerja ni, okay, kita tahu ni adalah 6, ni adalah 8. Daripada teorem Pythagoras, kita tahu 6, 8, 10. Ataupun biasanya adalah 3, 4, 5. Dia ada nombor-nombor dia. Okay. Yang teorem Pythagoras yang kita boleh hafal. Tapi selolanya kita buat jalan kerja lah. Jadi kita tahu daripada start A, daripada pemahaman soalan tu, sampai kita dapat jawapan. Okay. So ini adalah jalan kerja untuk dapatkan jarak, okay, menggunakan topik koordinat, okay, dengan teorem Pythagoras. Okay. Lepas tu saya ambil next soalan. Okay, soalan ni pun berkaitan dengan koordinat. Okay, so soalan ni dia tanya pasal diagram 3 shows a straight line KL, sama macam tadi, drawn on a Cartesian plane. Okay, dalam bahasa Melayu lah. Okay, ni dia punya koordinat. The gradient of straight line, orang kata KL is, okay. So first kita kena tahu, okay, so saya buat jalan kerja dia. Okay, so gradient, okay, dia punya formula adalah Y over X. Okay, so bila Y, maknanya ni adalah paksi Y, kita kena tahu dia punya beza. Okay, mungkin saya besarkan sikit ni supaya kita nampak. Okay, yang ni saya boleh padam. Boleh padam. Okay, saya padamkan ni supaya kita nampak besar. Okay, so gradient adalah Y over X. Jadi kita kena buat Y dulu ke atas, lepas tu baru X. So dalam kes ni, sama macam soalan tadi, kita kalau ambil koordinat ni sebagai nombor 1, kita kena jadikan ni dua-dua nombor 1, ni baru nombor 2. Kalau kita ambil yang ni, maknanya yang ni ke belakang. Okay. Maksud saya, okay, sekarang ni kita tengok, okay, dekat jawapan yang diberi, dia tolak negatif 3 tolak 9, lepas tu negatif ke bawah tu negatif 2 tolak 1. Okay. So kita buat sama juga, maknanya kita ambil, ni adalah negatif 3. Okay. Atas adalah positif 9. Jadi kita ambil negatif 3.
Okay, kita kena tolak supaya kita nak tahu dia punya jarak dia. Okay, so negatif 3 tolak 9. So, since kita ambil negatif 3, kita kena ambil unit yang ni juga. Negatif 2 tolak, ini pun masih positif jadi 1. Jadi jawapan dia kat sini adalah negatif 12 tolak 3. Negatif-negatif dah hilang. So, 12 bagi negatif 3, 4. Okay, so ini jawapan dia. Tapi apa yang saya nak tunjuk, kalau kita buat the other way around, ataupun satu lagi, jawapannya kita akan dapat sama juga. Maksudnya, kalau saya ambil ini sebagai poin pertama untuk kita tolak, jadi saya akan tulis 9 tolak 3. Okay, faham kat sini? Sebab saya nak ambil beza. Okay, as long as kita faham konsep dia, kita nak ambil jarak ni. Okay, jadi kita ambil y koordinat 9 tolak apa pun, pasal dia dudukan negatif, jadi kita kena tulis negatif 3. Okay, jadi negatif-negatif dia akan jadi positif lah. Okay, jadi bila kita ambil L sebagai poin yang pertama, tadi kita ambil K sebagai poin pertama, sebab tu kita tolak negatif 3 tolak 9, negatif 2 tolak 1. Tapi pasal sekarang ni kita ambil daripada L sebagai poin pertama, jadi 9 tolak negatif 3. Ke bawah ni 1 tolak negatif 2. So kita akan dapat, ini dah positif, ini pun positif. Ke atas 12, 1 tambah 2 adalah 3. Kita akan dapat 4. Tengok, jawapan dia sama. So kita akan dapat 4 dia punya gradient. Okay, dia yang penting kalau kita start ini sebagai poin pertama, kita kena ikut poin pertama. Okay, tapi kalau kita ikut yang ni poin pertama, ini pun pasti poin pertama. Jangan kita buat macam ni. Kat sini atas, first ambil 9 tolak 3. Dah betul. Tapi bila jadi X, kita ambil yang ni pula. First, kita ambil negatif 2 tolak 1. Jadi apa akan jadi? Dia akan jadi plus 12 ke atas. Tapi bawah dia akan jadi negatif 3. Jadi jawapannya kita akan dapat negatif 4. Yang ini adalah salah. Okey, jadi kalau kita mulakan poin ni sebagai poin pertama, kita punya reference point, kita kena gunakan koordinat Y sebagai pertama. Lepas tu, untuk bawah kita ambil koordinat X ini sebagai nombor 1 sebagai pertama. Bukan negatif 2 tolak 1. 1 tolak negatif 2. Okey, so ini harap membantulah. Okey, so itu saja guys. Okey, harap membantu. Kalau ada soalan, type dekat bawah. Link untuk Jamboard ni saya akan letak dekat description. Okey.